Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Menteri Kewangan Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ke majlis menghadap, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Menteri Pendidikan kedua Republik Singapura dan Tuan Yang Terutama Lim Hong Hwai, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pendatu Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa majlis menghadap, Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat menyembahkan sembah ucapan takziah mewakili Kerajaan Republik Singapura ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seluruh kerabat diraja atas kemangkatan Almarhum Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim pada 7 Rabiul Awal 1442 bersamaan dengan 24 Oktober 2020. Lawatan Tuan Yang Terutama mencerminkan hubungan istimewa dan unik yang terjalin selama lebih dari 50 tahun di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Menteri Kewangan Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Lawatan Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat ke negara Brunei Darussalam mencerminkan hubungan yang akrab di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pendatu Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa majlis menghadap, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama telah berbincang mengenai isu-isu dua hala bagi memperkukuhkan hubungan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa, termasuk perkongsian pengalaman dalam menangani pandemik COVID-19. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama di majlis menghadap, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Menteri Pendidikan kedua Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Lim Hong Hwai, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menghadap, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menghoskan majlis santap tengah hari. Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat ialah Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki dan Tuan Yang Terutama Lim Hong Hwai. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes.
335 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,788 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 248 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 71,452 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Mengenal Rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterampilannya yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penceramah undangan dari Al-Minhaj Center dan dai bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Muib. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Saliran dan Pembentungan dan Jabatan Perkhidmatan Air Jabatan Kerja Raya. Pusat Pembangunan Belia PPB terus mengorak langkah dalam meningkatkan lagi jalinan kerjasama dengan rakan-rakan strategik dari agensi-agensi kerajaan yang lain, pihak industri dan badan bukan kerajaan NGOs sebagai whole of nation approach. Dengan mempunyai dasar satu program satu rakan strategik, PPB akan dapat memberikan latihan kemahiran, program pembangunan dan keusahawanan, program inkubasi dan akses pasaran untuk mengkomersialkan produk dan perkhidmatan para lepasan pelatih. Pagi tadi diadakan Majlis Perasmian Pusat Inkubasi Pakaian PBB Ewon, Bilik Hospitality PBB Mulia dan Estetika Corporation. Majlis menandatangani perjanjian persefahaman dengan rakan strategik, Majlis Penyampaian Sijil Program Komuniti dan Majlis Pembukaan Rasmi Program YDC di kafe dan restoran di PPB. Perasmian pusat ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Penurangkaya Safo Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Biar dan Sukan. Dikenali sebagai Syarikat Estetika Corporation, ianya ditubuhkan oleh 10 orang pelatih keluaran Pusat Inkubasi Pakaian PPB Ewon. Majlis juga menyaksikan penandatanganan perjanjian persefahaman antara PPB dengan 3 rakan strategik iaitu Ewon Garment and Embroidery Company, Royal Brunei Catering Sdn Bhd RBC dan Hotel Mulia. Penandatanganan perjanjian persefahaman tersebut disaksikan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Inisiatif perjanjian persefahaman adalah menjurus kepada pembangunan kapasiti. 47 orang peserta program komuniti PBB turut menerima sijil. Program tersebut merupakan program kemahiran singkat yang dibukakan kepada masyarakat umum dan dikendalikan oleh tenaga pengajar PPB. Juga diadakan pelancaran Bilik Hospitality PPB Mulia yang merupakan satu inisiatif dan persiapan awal Persatuan Hotel Brunei dengan kerjasama Hotel Mulia untuk melaksanakan kursus yang berkaitan dengan hal ehwal pengurusan pengemasan bilik-bilik hotel di PPB. Juga diadakan perasmian program YDC di kafe dan restoran oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program ini merupakan satu platform yang disediakan dan dibukakan kepada pelatih dan lepasan pelatih PBB yang berhasrat untuk mempromosi makanan dan perkhidmatan mereka. Sidang Kemuncak BIBD YES merupakan inisiatif yang memfokuskan belia untuk mencetuskan perubahan dalam diri mereka. Bahannya antara yang menyusul selepas petikan titah ini.
Sidang Kemuncak Memperkasa Belia Bank Islam Brunei Darussalam BIBD YES akan diadakan pada 12 dan 13 Disember depan di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Dengan tema It's Your Turn, sidang kemuncak tersebut merupakan inisiatif yang memfokuskan belia untuk mencetuskan perubahan positif dalam kalangan diri belia. Sidang Kemuncak BIBD YES dianjurkan oleh Curious Mind, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan dan disokong oleh Persatuan Pengusaha Muda Brunei, Global Shapers dan Young Professional Network Brunei. Pelancaran sidang kemuncak BIBD YES diadakan petang tadi. Dayang Haji Nurul Akmar binti Haji Muhammad Jaafar, Ketua Pegawai Pemasaran BIBD, dalam ucapannya antara lain berkata, belia pada masa ini berdepan dengan cabaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada majlis ini, BIBD menandatangani perjanjian dengan para penaja. Menandatangani bagi pihak BIBD Ketua Pegawai Pemasarannya, manakala para penaja diwakili oleh wakil masing-masing dari Progressive, CIC Environment Services Sdn Bhd, Total ENP, Borneo BV dan Brunei LNG Sdn Bhd. BIBD YES akan menampilkan beberapa orang speaker antarabangsa yang menyampaikan pembentangan secara dalam talian bersama pengusaha dan pemimpin belia di negara ini. Satu lagi percubaan menyeludup masuk minuman keras berjaya dipatahkan oleh keanggotaan daerah Polis Temburong. Penemuan tersebut adalah hasil daripada pemeriksaan ke atas sebuah kereta yang ditinggalkan di kawasan penurunan perahu Kampung Buda-Buda Temburong. Turut ditemui peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dadah. Anggota daerah Polis Temburong berjaya menemui sejumlah barangan tegahan iaitu sebanyak 624 tin minuman keras pelbagai jenama hasil daripada pemantauan pencegahan jenayah yang dijalankan di penurunan perahu Kampung Buda-Buda sekitar jam 8 malam pada 9 November 2020. Dalam pemantauan tersebut telah menjumpai sebuah kereta yang ditinggalkan di kawasan penurunan perahu. Pemeriksaan segera dijalankan ke atas kenderaan berkenaan dan telah menemui beberapa kartun minuman keras dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dadah. Kesemua barangan tegahan dan kereta dibawa ke Balai Polis Temburong untuk dijalankan siasatan dan kemudiannya kertas penyiasatan akan diserahkan kepada Jabatan Custom dan Excise Diraja dan Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan lanjut. Para graduan yang dianugerahkan ijazah pada Majlis Haflul Takharuj kali ke-10 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa baru-baru ini pastinya telah menyimpan niat untuk terus menyambung jasa bakti dalam dunia pekerjaan di arena masyarakat dengan membawa nilai-nilai yang diterapkan iaitu takwa, berkepimpinan, cemerlang, integriti dan berwawasan. Ianya selaras dengan reputasi Yunisa dan merealisasikan harapan negara untuk melihatnya sebagai hub pengajian tinggi Islam di rantau ini. Sebagai pelajar harus memberi komitmen sebagai pelajar 100% melaksanakan segala tanggungjawab yang diberikan oleh para pensyarah. Apa yang saya kongsikan iaitu pengalaman saya dan juga serta mengajar bahasa Arab kepada orang ramai. Jadinya dengan cara itu, ianya merealisasikan niat saya untuk menyebarkan bahasa Arab. Saya kongsikan dan aplikasikan kepada orang ramai dan mendedahkan bidang ilmu qiraat yang kurang diketahui umum dan memberi kefahaman ilmu Al-Quran dengan lebih luas dan dengan kefahaman yang betul. Mencurahkan ilmu tersebut melalui kerja-kerja sambilan, maksudnya kerja part time, contohnya mengajar agama di masjid-masjid dan juga mengajar agama di tuition. Dengan ilmu yang sudah ada yang diajarkan oleh Yunisa, termasuklah ilmu bacaan Al-Quran dan sebagainya, dan saya sendiri seorang guru juga, amanah yang saya akan laksanakan adalah secara dalam berbakti dengan tenaga saya untuk mengajarkan Quran itu dan meneruskannya. Acara Brunei Celebration BSB 2020 kembali lagi mulai 15 November 2020 sehingga Hari Tahun Baru Cina 12 Februari 2021 selama 90 hari. Acara Brunei Celebration ini diadakan lebih awal bagi membantu meningkatkan aktiviti perekonomian domestik.
Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengalu-alukan penyertaan kalangan peniaga dari pelbagai sektor termasuk kedai-kedai menjual barangan perabot rumah, kasut, buku, alat sukan, barangan kemas, gedung-gedung perniagaan dan sebagainya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam acara jualan murah hujung tahun ini dengan menawarkan diskaun menarik bagi mendukung usaha kerajaan merangsang kegiatan perekonomian dalam negara bagi meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi. Menurut siaran media JPES, semasa berlangsungnya acara BSB 2020, pihak kerajaan menggalakkan para peniaga untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam meningkatkan aktiviti perekonomian domestik berikutan dengan wabak COVID-19. JPES juga mengalu-alukan penglibatan daripada perniagaan dalam talian yang berdaftar ke arah memberikan pengguna pelbagai pilihan produk pada harga yang kompetitif dan pilihan berbelanja bagi menepati keperluan dan citarasa pengguna. JPES mengingatkan para peserta untuk mematuhi garis panduan terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, terutamanya mengambil langkah-langkah berwaspada dari wabak virus COVID-19, termasuk melakukan pemeriksaan suhu badan pelanggan dan menyediakan pembersih tangan, memastikan pelanggan mengimbas kod QR aplikasi BruHealth, mematuhi garis panduan Perhimpunan Orang Ramai dengan menghadkan jumlah pelanggan kepada 350 orang di dalam premis pada satu masa dan membuat tanda penjarakan sosial serta memastikan kebersihan troli dan bakul. Para peniaga dalam talian juga diingatkan supaya mengambil langkah berwaspada semasa menyediakan perkhidmatan penghantaran kepada para pelanggan seperti melaksanakan penghantaran tanpa sentuhan. Pihak JPES mengingatkan para peserta BSB 2020 untuk sentiasa menjalankan perniagaan dan aktiviti jualan murah secara beretika dengan mematuhi Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan Wajar 2011 bagi meningkatkan keyakinan pelanggan dan kredibiliti syarikat. Bagi menyertai acara BSB 2020, para peniaga hanya perlu menghadapkan borang makluman jualan ke JPES. Borang makluman tersebut boleh dimuat turun dari laman sesawang JPES di www.jpes.gov.bn/cad dan borang yang lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat dari 21 November 2020 sama ada ke bangunan JPES atau melalui email di sales@jpke.gov.bn. Peniaga yang ingin mengikuti acara jualan murah ini untuk tempoh yang pendek selama 64 hari bermula 15 November 2020 hingga 17 Januari 2021 boleh menghubungi pihak JPES untuk maklumat lanjut. Sebarang pertanyaan mengenai acara BSB 2020 boleh disalurkan kepada JPES melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak, email sales@jpke.gov.bn atau talian 2230-223 semasa waktu bekerja. 6 warga negara asing terdiri daripada 3 lelaki dan 3 perempuan ditahan atas kesalahan imigresen. Penahanan dibuat dalam satu operasi pumpung yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan di 2 buah lokasi berbeza di Mukim Gadong dan Mukim Kota Batu. Keenam-enam yang ditahan telah dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan untuk siasatan dan tindakan selanjutnya kerana didapati melanggar akta dan peraturan imigresen penggal 17.2 daripada mereka tergolong dalam senarai pekerja lari dari majikan, manakala selebihnya ditahan kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah. Di daerah Belait, 2 keping pas khas telah dikeluarkan ke atas 2 orang warga asing untuk melaporkan diri ke bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kuala Belait untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Operasi dijalankan di sebuah restoran dan kedai runcit di Jalan Jaya Negara, Kuala Belait. Sementara itu, majikan yang terlibat dikeluarkan surat panggilan untuk siasatan dan tindakan lanjut, manakala seorang lelaki warga asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah. Sehubungan itu, bantuan orang ramai dalam memberikan maklumat berhubung pesalah imigresen adalah dilalukan dengan menghubungi talian 873-4888 atau 875-3888
atau 8984111. Sebarang maklumat dan nama pemberi maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya. Sebanyak 62 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen pendermaan darah yang diadakan pagi tadi anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat cawangan Operasi E sempena ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-60. Kempen derma darah diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Kempen kali ini dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi minggu kedua dalam bulan ini. Kempen ini menerima sambutan menggalakkan disertai oleh agensi-agensi kerajaan di daerah Tutong bertujuan menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat serta memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Semasa ditemui RTB, penyelia simpanan darah Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mempelawa orang ramai untuk tampil menyertai kempen-kempen derma darah yang diadakan di keempat-empat daerah atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah hospital berkenaan. Kempen derma darah ini memanglah kami ada target sasaran. Target kami yang sebenarnya untuk mencapai nyawang tani average kegunaan darah di Hospital Ripas 1 seperti yang dimaklumkan, kempen darah ini average usage kami sebanyak 50 ke 60 pain sehari itu. Jadi kalau kami memperolehi 50 ke 60 pain dalam satu kempen itu, alhamdulillah itu sudah mencukupi bagi kami. Dan kalau dapat lebih lagi baiklah. Dan di sini saya menyerulah kepada orang ramai yang ingin menderma darah itu, mungkin bis kita nyawang tani kepayahan kan datang ke Hospital Ripas 1. Bis kita boleh mengikuti kami punya social media, blood donation punya IG. Di sana kami ada menyediakan jadual kempen derma darah yang boleh bis kita ikuti. Sebenarnya kami memerlukan semua jenis darah untuk kegunaan pesakitan ini. Sebenarnya kami ingin tahu macam minggu ini pesakit mana yang lebih banyak, macam pesakit jenis darah apa yang Tapi jadi itu kami dalam kami punya protokol, kami mesti ada semua jenis darah dalam simpanan kami, terutama sekali jenis O positif itu. Untuk maklumat lanjut atau membuat tempahan mengadakan kempen derma darah, hubungi seperti maklumat yang tertera. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 11 November. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Kita ikuti maklumat mengenainya. Berita sukan. Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan kursus kejurulatihan badminton, Badminton World Federation BWF Level 1 Coaching Education dengan tema Focus on Principles of Coaching bermula hari ini sehingga 14 November ini. BWF Coach Education bertujuan menyediakan sumber dan kursus amalan terbaik bagi memastikan kualiti dan pertubuhan bimbingan badminton di semua peringkat dari akar umbi hingga golongan elit. 7 peserta terdiri daripada individu yang mempunyai kemahiran asas dalam sukan badminton menyertai kursus berkenaan yang diadakan di Kompleks Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Kursus dikendalikan oleh jurulatih BWF Muhammad Zuno Kartono bin Haji Ali. Kelayakan BWF Level 1 ialah kelayakan yang diiktiraf secara global yang mempunyai tanggungjawab dalam komuniti badminton di seluruh dunia.
Pengisian kursus dengan 13 modul akan membolehkan peserta untuk mempelajari prinsip kejurulatihan asas dan pada akhir kursus akan dapat menunjukkan kecekapan kejurulatihan asas yang membolehkan mereka merancang, menyampaikan, mengkaji dan menilai sesi siri latihan berkaitan yang berkesan.